Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari itu kita buat video repair meter. Sekarang kita dah mula start tengok repair barang-barang yang elektrik. Seperti yang dijanjikan, hari ini kita start dengan steam iron dulu. Kita start dengan barang-barang yang agak complicated sikit, steam iron. Jadi hari ini kita didatangi oleh satu unit steam iron dia nama Tefal ataupun Tefal, model GV8430. Jadi steam iron kebiasaannya di Malaysia ni kita guna brand Philips kan. Jadi Philips ada, Tefal ada. Dan tapi tak kira lah brand apa pun, dia punya komponen ataupun barangan dia lebih kurang sama aja. Masalah dia pun lebih kurang sama aja. Dan hari ini kita start dengan unit ni. Kita ajar ataupun kita tunjukkan tutorial cara mengesan masalah pada steam iron secara luaran dahulu sebelum kita buka dalaman dia apa. Jadi hari ni kita dah isi air ni, isi telefon ni kita dah isi air dalam batas bawah ni, pasang korang kop air ni kita masukkan. Jadi kita on switch. Okey. Jadi kita ni mula menyala. Kita nak tengok apa masalah unit ni. Jadi kita buka saluran tank boiler ni. Kita nak tengok pump dia masuk air ataupun tidak. Jadi indikator ni sedang berjalan. Air pun sedang dipanaskan. Jadi setiap unit, khususnya unit Philips lah, dia ada model 9000, ada model 8000. Jadi indikator dia berbeza. Setiap unit indikator dia berbeza, menunjukkan amaran yang berbeza. Kalau Philips dia akan berkelip macam ni, tapi di atas ni, dan dia akan menandakan bahawa dia tengah running, dia tengah proses. Ni tengah merah untuk panaskan ni. Ini dah panas ni, dah panas. Okey, pump dah mula bunyi. Pump air dah mula bunyi. Kalau air keluar daripada sini, bermaksud pump tu memasukkan air lah. Memasukkan air dan air akan keluar lah. Jadi pump sekarang ni tengah pump air. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, air tak keluar daripada sini. Air tak keluar daripada boiler tank. Lepas kita dah buka ni kan, kita dah buka di sini, air tak keluar dari boiler tank. Lampu indikator masih berkelip, masih proses. Proses. Akhirnya dia kamera. Akhirnya dia kamera. Kenapa? Sebab air daripada tangki air tak pump masuk ke dalam boiler tank. Ini bermaksud vibration pump, sama ada vibration pump dah rosak ataupun saluran air ada tersumbat, menyebabkan air tak masuk dan tak keluar daripada boiler tank ini. Jadi salah satu tanda yang kita dah tahu daripada unit ni bermaksud saluran pump air dia, vibration pump dia mungkin rosak ataupun saluran air dia dah tersumbat kerana lama tak servis. Jadi lepas ni kita akan test unit ni. Unit ni bila dia dah menyala macam ni, maksudnya semua dia akan padam lah. Ni pun akan mula sejuk lah, dia tak panas lah. Dan lepas ni kita akan test sama ada solenoid valve dia masih okey ataupun tidak. Cara dia dengan apa? Cara dia kita masukkan air melalui sini. Sebab air dah tak masuk, air dah tak boleh nak pump. Jadi kita buka ni, kita masukkan air daripada sini, kita masukkan air ke dalam boiler tank, dan kita tengok sama ada boiler tank akan memanaskan air dan solenoid valve akan buka ataupun tidak. Jadi kejap lagi kita akan bagi saya waktu untuk isi air, jadi kita akan sambung. Tapi lampu merah menunjukkan water di sini. Air tak masuk. Air tak masuk dalam tangki boiler. Dan air yang tadi menyala pun terpadam. Tak panas lah. Dia panas sekejap, lepas dia cut off semua. Jadi dia blinking macam ni lah. Blinking merah menunjukkan air tak masuk. Jadi kalau Philips
ada model yang dia akan blinking ke atas ni. Dia akan blinking laju. Awal dia blinking biasa, tengah proses dia akan blinking laju, dan dia akan air tak masuk. Walaupun pump bunyi, tapi air tak masuk. Ataupun ada satu model buat Philips, dia ada model 9000 dan dia ada model 8000, seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau ada setengah model dia tak blinking, dia pump, kita dengan pump dia pump air, dia pump air. Dia tak stop pump air. Itu pun menandakan air. Okay. Kita dah tengok pump dia dah tak jalan. Jadi kita kosongkan tangki air ni. Tangki air dah kosong. Kemudian kita on unit. Jadi kita on. Kita masukkan air melalui tank direct ke boiler. Masuk air dari sini direct ke boiler. Kita nak uji sama ada unit ni boiler tank dia berfungsi atau tidak, dan dia punya solenoid valve berfungsi ataupun tidak, supaya kita dapat detect daripada zahir dia, daripada luaran ni apa masalah. Jadi indikator tengah proses running. Jadi lampu ni berkedip. Sekarang lampu ni dah stay, bermaksud air dalam boiler tank dah pun panas, dah pun steam. Jadi kita boleh test solenoid valve dengan tangki sama ada dia panas ataupun tidak. Di sini kita rasa panas dah. Kita test solenoid valve. Semua dah wap Di sini ada wap. Buang air keluar. Yang nampak air keluar. Nampak tak ni? Di sini nampak tak? Tu buang air. Nampak buang air. Ni buang air keluar. Okay, bermaksud solenoid valve berfungsi dengan baik. Bila kita tekan, buang air keluar. Bila kita tekan, buang air keluar. Bermaksud solenoid valve berfungsi dengan baik. Dan boiler tank juga berfungsi dengan baik sehingga memanaskan air dalam tangki. Seandainya kita punya unit ni, bila kita tekan dia tak keluarkan uap macam ni, dia tak keluarkan uap air, itu bermaksud solenoid valve telah pun rosak ataupun boiler tak memanaskan air. Dia ada 3 sebab. Satu, sama ada boiler tank rosak, punca dia rosak mungkin sebab thermistor dan sebagainya. Kita kena buka dan cek. Ataupun solenoid valve dah rosak dan tak berfungsi dengan baik, ataupun solenoid valve sumbat, ataupun salah satu punca ni adalah switch ni. Masalah switch ni pada iron ni, sama ada switch ni dah rosak. 3 sebabnya. Jadi kita kena cek kan. Jadi sekarang ni kita tengok switch ni pun elok, tangki pun elok, solenoid valve pun elok. Setiap komponen ni kita boleh cek, dan ada cara dia untuk cek. Kejap lagi saya buka unit ni, kita akan tahu cara macam mana nak cek unit ni lah. Tapi sekarang ni kita tengok semuanya berjalan dengan baik. Ni ada uap air dan berfungsi dengan baik. Jadi di sini kita faham bahawa masalah pada unit ni adalah masalah pump air yang tak masuk ataupun sumbat sehingga tak masuk dalam boiler tank. Jadi itu semua sedikit. Semua unit sama, Philips ke Tefal ke ataupun benda yang lain sama je dia punya problem, sama je cara untuk kesan dia. Jadi sekarang ni kita tahu dah masalah dia adalah masalah vibration pump. Jadi insyaAllah video ni akan sambung. Kita akan buka unit ni dan kita akan cek satu persatu masalah. Kalau kita on unit, satu je tips dia. Kalau kita on unit ni, tiba-tiba trick kita tekan ni, kita tekan untuk wap ni, kita tekan untuk wap ni, kita keluar wap ni, tiba-tiba trip kan, trip rumah ataupun trip soket ni trip, bermaksud solenoid valve telah pun rosak, ada leakage pada solenoid valve. Selalunya lah, jarang boiler tank akan ada masalah. Selalunya solenoid valve dah rosak, dah ada leakage, bertemu dengan bumi, salah satu terminal telah bertemu dengan bumi, sama ada live ataupun neutral telah bertemu dengan bumi, menyebabkan leakage dan short.
menyebabkan short. Jadi di sini tak ada apa-apa, kita buang air keluar dan tak ada short apa-apa. Solenoid valve pun kita tekan dia bunyi, dia ada bunyi tik tik. Tu maksudnya solenoid valve berfungsi dengan baik, switch pun berfungsi dengan baik, boiler tank pun berfungsi dengan baik. Setelah kita dah buka unit kita ni, unit steam iron Tefal kita ni, kita dah buka. Dan inilah komponen yang kita akan dapatkan. Dia duduk bahagian bawah macam ni kan. Macam ni. Kita buka je, dia akan berada seperti rupa lah. Jadi di dalam komponen unit ni, tak kira lah jenama Tefal, Philips ataupun jenama-jenama yang lain, dia ada 4 komponen asas yang sebegini rupa. Yang pertama adalah board. Yang pertama adalah board, kan, PCB board. PCB board ni masalah yang selalu terjadi pada PCB board, yang selalu technician tukar, adalah kapasitor dia. Ada yang jenis 2 kapasitor, ada yang jenis 3 kapasitor. Philips kebanyakannya 3 kapasitor. Jadi selalunya kalau dia buka, technician buka, dia akan salin dan dia akan gantilah. Ataupun masalah pada relay, dan masalah-masalah yang lain lah. Tapi selalunya kapasitor dan relay lah. Itu bahagian board. Kemudian kita akan pergi kepada, dan sebelum saya lupa, untuk bacaan kapasitor dan sebagainya, kita memerlukan multimeter. Kita memerlukan multimeter, tidak kira model apa pun, tetapi multimeter. Kita boleh uji satu persatu kapasitor yang ada, sama ada bacaannya dah drop, dah menurun ataupun masih kekal. Jadi kita boleh check pada board lah. Okey. Bahagian pertama adalah PCB board. Bahagian kedua adalah pada pump. Bahagian asas utama adalah pada pump, vibration pump. Okey, vibration pump, yang mana tadi kita dah test. Masalah pada unit ni adalah pada vibration pump. Vibration pump dia tak pump. Jadi saya pun cuba cari problem dia, cari masalah dia, sama ada tersumbat di bahagian laluan air ni. Dan ternyata selepas saya buka pada boiling tank ni ataupun tangki air ni, saya dapati bahawa di saluran ni tersumbat. Dia macam ni dia masuk macam ni, dia ada klip. Saya buka klip ni, jadi bila saya buka, ada tersumbat di sini. Jadi saya dah bersihkan bahagian yang tersumbat. Kemudian vibration pump ni kita boleh uji sama ada dia masih elok ataupun tidak, dengan mengetahui bacaan ohm. Dia ada terminal dia, positif dan negatif dia. Dia ada tanda di sini, positif dan negatif dia. Jadi hati-hati ya. Bagi mereka yang tak pasti, sebelum buka ambil gambar dulu. Okey. Jadi kita boleh uji dengan menggunakan multimeter. Jadi kita letakkan pada ohm, pada bahagian ohm. Kita letakkan dan kita tengok bacaan dia. Bacaan dia 229 ohm. 229 ohm. Yang mana bacaan ni dah drop. Sebab vibration pump yang elok, bacaan dia 6 mega ohm. Lebih kurang 6 mega ohm. Jadi bacaan dia dah drop dan pump ni pun dah rosak dah. Jadi ada 3 komponen dalam di sini. Kita boleh uji direct dengan 240 volt elektrik. Kita boleh supply direct dan kita boleh uji dia. Satu ni vibration pump, kita boleh uji direct. Yang kedua adalah tangki air boiler ni, kita boleh uji direct. Dan yang ketiga adalah solenoid valve, kita boleh uji direct. Jadi bila saya check tadi, ohm dia pun dah drop. Saya pun ambil wire direct supply, kenakan pada 2 terminal ni. Kita ikat pada 2 terminal ni. Dia berfungsi, tetapi dia tak pump air. Dia umpama dalam dia macam mungkin dah tersumbat ataupun dia pump tak kuat lah. Jadi dia tak mampu untuk pump air. Jadi bacaan pun dah drop, menunjukkan pump ni dah rosak lah. Vibration pump ni dah rosak dan kita perlu cari spare part dan ganti lah. Banyak jual ni, di Shopee ada, di kedai-kedai electrical pun ada.
Ada yang ori, ada yang tak ori, dan sebaiknya kita dapatkan yang ori lah. Itu yang kedua, part yang kedua. Part yang ketiga adalah tangki air ataupun boiler tank ni. Jadi yang ni kita boleh supply direct juga, api ataupun elektrik 240 volt. Kita tepikan ni. Jadi kita boleh supply direct dan kita boleh uji dia sama ada dia masih elok ataupun tidak. Kita boleh uji dia sama ada dia masih elok ataupun tidak dengan cara apa? Dengan cara kita letakkan pada dua terminal. Dia ada dua terminal di bahagian bawah dia ada dua terminal. Ada dua terminal, kita boleh uji dan tengok sama ada bacaan dia elok ataupun tak elok. Bacaannya antara 36, paling bawah adalah 36 dan paling tinggi adalah 42 ohm. Jadi kita tengok ni bacaan dia pada 38.7 ohm. Jadi bacaan paling rendah adalah 36, bacaan paling tinggi adalah 42. Sekarang ni 38.5, 38 ataupun 39 ohm. Jadi bermaksud boiler tank ni masih dalam keadaan elok. Kemudian kita ada thermistor. Kita boleh uji kat thermistor ni sama ada thermistor ni elok ataupun tidak. Kalau kita supply dia tak panas, kita tengok pada dua thermistor ni lah sama ada dia masih elok ataupun tidak dengan kita letak pada continuous. Kita letak bermaksud elok. Kalau dia tak bunyi, kalau sentuh sini tak bunyi, bermaksud ini telah rosak. Ini pun sama, kita boleh uji. Ini bermaksud dua-dua ni dalam keadaan elok. Okey. Jadi boiler tank kita ada uji. Ada model yang ada thermistor. Thermistor kita boleh uji di sini. Kalau brand Philips selalunya dia akan sambungkan wire dia sampai di board, dan daripada board kita boleh uji thermistor sama ada masih elok ataupun tidak dengan bacaan thermistor lah. Jadi ambil bacaan ohm dia. Jadi bacaan thermistornya elok antara 156 sampai 192 kilo ohm. 156 sampai 192 kilo ohm itu bacaan yang elok bagi sesebuah thermistor. Okey, itu selesai bahagian boiler tank. Dan bahagian yang terakhir, tadi bahagian ketiga, ni bahagian keempat, bahagian yang terakhir adalah solenoid valve. Solenoid valve. Okey, ni solenoid valve. Yang mana ini pun kita boleh uji sama ada dia masih elok ataupun tidak dengan kita menanggalkan dia punya soket ni. Okey. Dia ada terminal dia. Ni dia punya earth dia. Ini live dan neutral. Kita letakkan pada dua-dua terminal ni. Kita tengok bacaan dia berapa. Silap. Okey, letak pada ohm. Okey. Tengok bacaan dia berapa. Bacaan 1.1 kilo ohm. 1.1 kilo ohm. Okey, untuk model solenoid yang besar macam ni, bacaan dia antara 0.8 sampai 1 point something lah. 1 point something. Dia ada satu lagi model solenoid yang kecil, kebanyakan model Philips pakai tu, yang lebih kecil. Bacaan untuk yang tu adalah 2.0 ataupun 2 point something lah. 2 point something. Jadi bacaan untuk solenoid valve ni secara keseluruhan dia adalah daripada 0.8 sehingga 2.4, 2.5, 2 point something. Itu bacaan dia. Bergantung pada jenis dia lah. Ada yang jenis besar, ada yang jenis kecil. Jenis yang besar macam ni, dia punya ohm dia 0.8, 1.0, 1 point something. Kalau jenis yang kecil, bacaan dia 2.0, 2.4 dan 2 point something lah. Yang ni yang jenis besar. Yang jenis besar bacaan dia 1.1. Jadi solenoid valve dalam keadaan elok. Kemudian kita boleh check juga solenoid valve ni. Kita lihat, kalau kita letak pada dua terminal ni dia ada bacaan. Kalau kita letak pada terminal ni, terminal earth ni, dia takkan menunjukkan bacaan.
bacaan. Okey, ini OL. Okey, dia takkan menunjukkan bacaan. Bermaksud dalam keadaan baik. Maksudnya dalam keadaan baik. Dan kita tukar pula. Tukar ke sini. Pun menunjukkan OL. Bermaksud dalam keadaan baik. Seandainya kita letak di sini atau di sini menunjukkan bacaan, ia menunjukkan bahawa solenoid valve ni dalam keadaan rosak, ada leakage, dan kemungkinan besar kita on iron, kita on switch untuk solenoid, dia akan trip. Rumah akan trip ataupun plug akan trip. Kerana dia ada leakage. Okey. Jadi kalau unit kita ni kita on, semuanya hidup, pump hidup, boiler tank pun kita rasa panas, tapi kita tekan switch untuk wap air ni, untuk steam air ni, dia tak keluar. Sama ada masalah solenoid, mana kita tekan dia akan trip, pun masalah solenoid, ataupun kita tekan dia tak keluar wap air, pun masalah solenoid. Jadi kita buka, kita cek bacaan ada tak ada, 0.8 sampai 2.4, 2.5 ohm, kilo ohm, sama ada ataupun tak ada bacaan tu. Kalau ada bacaan cantik tapi masih tak keluar, kemungkinan besar pada saluran valve dia ni. Solenoid valve ni valve dia ni. Valve dia ni mungkin tersumbat. Jadi kita boleh buka, cek dalam saluran pipe ni, pipe air ni, pipe wap ni sampai ke iron, kita cek sama ada sumbat ataupun tak. Di sini pun kita boleh cek sama ada sumbat ataupun tidak. Jadi untuk unit ni kita dah kenal pasti masalah dia apa, dan insya-Allah kita akan cari alat ganti. Lepas tu kita akan test semula lah, sama ada ianya berfungsi dengan baik ataupun tidak. Kita mula insya-Allah.